mana? Ke Istana Sultan. Hah? Buat apa ke istana tu? Dah kerepot pun. Janggutnya panjang sampai ke lutut. Kalau dengan Tuan Putri, memang tak layak. Tapi kalau dengan Patih, macam pinang di belah dua, Tuan Putri. Hai batanglah padi si batang pinang, pohonlah lada buahnya jarak kalaulah sudi. Oh, lekaslah di pinang, sebelah indah diambil orang. Hoi, payunglah payung, ketipang payung. Payung sutera nak raja muda. Alah, tolonglah tolong, Cik Abang tolong. Janganlah marah pada Adinda. Batanglah padi aku lurutkan kalaulah sudah. Oh, kepunyaan abang, ke laut api aku turutkan. Hoi, payunglah payung, ketipang payung. Payung sutera nak raja muda. Alah, tolonglah tolong, Cik Abang tolong. Janganlah marah pada dia. Penabalan ahli nujara akan dirasmikan. Nama kerajaan Beringin Rendang, PT Sultan Syahrul Nizam Ibni Almarhum Sultan Malik Shah. Sehingga pada ini hari mengelarkan Pak Lalam sebagai ahli lujum negara. Sekarang kau pergi cari seberapa banyak orang miskin ya. Bapak hendak pastikan. Silakan. Tuli Yang Maha Mulia Baginda Sultan Syahrul Nizam masuk ke balai penghadapan. Yang Maha Mulia Baginda Sultan Syahrul Nizam masuk ke balai penghadapan. Daulat Tuanku. Datuk Perdana Menteri dimulaikan sekarang. Sahabat-sahabatku, penghulu-penghulu di negara,
beringin rindang. Sebagaimana biasa, pada tiap-tiap satu purnama, kita selalu membincangkan soal kampung masing-masing. Dari itu, sampaikanlah aduan masing-masing agar senang dipertimbangkan. Sekarang kita mulaikan dengan Datuk Pengulu Kampung Pucuk Kerompang. Ampun, tuanku. Keadaan Kampung Patik adalah aman dan sentosa, tuanku. Bagus. Ampun, tuanku. Keadaan Kampung Patik pun tidak ada kurang apa-apa, tuanku. Bagus. Ampun, tuanku. Keadaan Kampung Patik tidak menyenangkan sedikit, tuanku. Sebab? Banyak padi-padi dibinasakan oleh tikus, tuanku. Tikus, tuanku Putri. Tuanku, antara racun tikus dengan beberapa tigra. Menjunjung perintah, tuanku. Ampun, tuanku, beribu-ribu ampun. Dengan tak semena-mena, Tuan Putri jatuh kering, tuan. Hah? Kering? Utusan, kita alun ke negara mengadap. Inang, mengapa kedudukan anda beta jadi begini? Patik kurang periksa, tuanku. Tadi masa Patik menyisir-nyisirkan rambut Tuan Putri, tiba-tiba Tuan Putri jatuh pengsan, tak sadarkan diri, tuanku. Jangan-jangan anda beta tersampuk tak? Rupanya Alin Lucum datang. Ampun, Tuan. Patik ahli nujum negara masuk menghadap. Alin Lucum. Tolong lihatkan penyakit lukaan anda beta. Tuan. Ampun, tuanku. Penyakit Tuan Putri sangat berbahaya, tuanku. Tuan Putri diserang penyakit angau, tuanku. Penyakit angau? Penyakit apa tu? Penyakit angau sangat berbahaya, tuanku. Barang siapa diserang penyakit angau, pendek kata, makan tak kenyang, tidur tak lena, tuanku. Dahsyatnya penyakit tu ya. Dahsyat. Bolehkah Alin Lucum ubatkan? Boleh, tuanku. Tapi dengan satu syarat. Nak mengubat pun pakai syarat juga. Benar. Baiklah, apa syaratnya? Syaratnya, orang lain tidak boleh berada di dalam bilik ini, melainkan Patik dan Tuan Putri. Itu saja, tuanku. Kalau lambat keluar, matilah. Boleh. Adinda, Datuk Menteri. Inang, mari keluar. Yang sebenarnya, beta ini bukannya sakit. Tapi, beta ingin nak melihat wajah Alin Lucum dari dekat. Sebenarnya Patik ini tak cantik, Tuan Putri. Tapi manisnya ada. Alin Lucum, mengapakah beta semakin hari semakin tak boleh melupakan wajah Alin Lucum? Itu sangat berbahaya, Tuan Putri. Sangat-sangat berbahaya. Tetapi jika Tuan Putri tidak melupakan Patik, senang saja. Bagaimana? Jumpa dengan Tok Kabi. Alin Lucum, Tuan Putri, bolehkah malam ini kita jumpa di mana-mana? malam ini tak boleh, Tuan Putri. Karena tidak manis dipandang orang. Jumpa di mana, Tuan Putri? Di dalam taman? Di dalam taman? Itu sangat berbahaya, Tuan Putri. Karena banyak pengawal berlalu lalang di sana. Pukul berapa, Tuan Putri? Pukul 11 malam. Pukul 11 malam? Oh, tak boleh, Tuan. Karena pukul 11 malam Patik ada mengubat orang sakit. Tapi tak apalah, Tuan Putri. Biarlah orang sakit itu mati. Tuan Putri demam.
Panas. Apa yang Tuk Nujum tu buat lama sangat di dalam tu? Barangkali Tuk Nujum tu sedang jampi-jampi, tuanku. Barangkali ayat itu panjang sangat, ya. Ahli Nujum, tuanku. Penyakit Tuan Putri boleh sembuh, tuan. Asal saja tuanku mengizinkan Tuan Putri pergi mengambil angin malam ini pukul 11 malam di taman dengan tak boleh ditemani oleh siapapun. Mengapa pukul 11 malam? Sebab angin yang pukul 11 malam sajalah yang boleh menyembuhkan penyakit Tuan Putri, tuanku. Baiklah Ahli Nujum, kita izinkan. Adinda Permaisuri dan Datuk, sila kita kembali. Sekarang Patik nak minta upah. Upah? Upah apa, Inang? Kalau tak Patik yang kasih jalan, tentulah Tuan Putri tak dapat jumpa dengan Datuk Ahli Nujum. Kalaulah kaca menjadi intan, teranglah malam di taman kenangan. Kalaulah bulan jatuh riba, nikmatlah insan di taman dunia. Sudah ku tenang dan ku pandang, makin ku renung makin sayang. Sudah ku tenung dalam kitab, makin ku renung berdetuk-detap. Walau terjadi sehidup semati, marilah ke kanda pujaan hati. Minta pada Tuhan biar panjang umur, jangan mati dulu. Jangan mati dulu, Tuan Putri. Bulan dan bintang menjadi saksi Di malam kenangan berpegangan tangan. Tuan Putri, Mulai hari ini, beta nak tukarkan nama Ahli Nujum. Beta nak panggil Kanda Satria. Bagaimana dengan nama itu? seram bulu rumah pati, Tuan Putri. Kanda Satria, Ya, Dinda Puspita. sudikah Kanda mengambil Dinda sebagai istri Kanda? Tak boleh, Tuan Putri. Sebab kita berlainan darjat. Apa kata hamba rakyat nanti? Sudah tentu Baginda Sultan akan menerima malu.
Dan Patik juga malu yang paling besar, Tuan Putri. Tapi jikalau sekiranya Tuan Putri paksa, sumpah Patik tak malu. Oh, Kanda Satria. Kena loteri, Tuan Putri. Raya, kau ni gila ke Belalang? Aku pergi buat ubat orang sakit lah. Malam-malam pun ada orang sakit ke, Pak? Habis kau fikir orang sakit tu siang-siang aja ya? Yang Belalang tahu, orang sakit malam-malam tu orang sakit nak menikah, Pak. Kau ni mana habis? Sudah pergi. Ajam. Pak, rumah kita ni kalau kita bikin dinding, bagus tak, Pak? Tak payah taruh dinding lah Belalang. Macam ini pun dah sudah cukup cantik. Bukan begitu, Pak. Kalau ada dinding, bagus. Dalam boleh tidur sini. Bapak boleh tidur dalam dengan Tuan Putri. Belum apa-apa pun dah tahu Belalang. Dalam kan ada nudon juga, Pak. Baginda Sultan telah tiba. Anandaku Tuan Putri si bujur sirih, bagaimana penyakit Ananda? Adakah berangsur sembuh? Ya, Ayanda. Penyakit anak anda berangsur sembuh, Ayanda. Syukur. Sembuh peruka Ananda. Pandai ahli nujum ubat. Benar, Kanda? Ampun, Tuanku. Datuk Ahli Nujum Negara sedang menunggu di luar. Benarkan ahli nujum negara menghadap? Ampun, Tuan. Pati ahli nujum negara mendatangkan sembah untuk mengobat Tuan Putri, Tuan. Persilakan ahli nujum. Silakan, Dai. Air apa ni? Air jampi, Tuan. Oh. Mohon, Tuan. Sila. Ahli nujum. Tuan Putri. Semalam, penyakit beta berat sekali. Tapi, apabila beta pergi mengambil angin pukul 11 malam, beta rasa kurang sedikit. Bolehkah malam ini beta pergi lagi? Tak boleh selalu-selalu, Tuan Putri. Kalau selalu-selalu, penyakit Tuan Putri akan pindah kepada Pati. Hai, penyakit tu pandai pula berjangkit, ya? Benar, Tuan. Penyakit ini hanya boleh berjangkit kepada orang yang tak ada isteri, Tuan. Pandai pula penyakit tu berjangkit dengan orang bujang, ya? Tak apalah ahli nujum. Beta tahu Ananda beta sembuh. Berapa banyak nak jampi-jampilah. Adinda Kutuku Permaisuri dan Datuk Perdana Menteri. Marilah kita ke Istana Besar. Persilakan. Datuk-datuk sekalian di negara beringin rendang. Kita menuntut maaf. Oleh kerana semalam tak dapat kita melangsungkan mesyuarat kita. Disebabkan perdukaan anda beta Tunku Putri si bujur sirih mendapat kekeringan.
Sekarang marilah kita mulai semula mesyuarat yang tersebut. Ampun tuanku. Bagaimana tentang janji-janji tuanku dari hal racun-racun tikus itu, tuanku? Racun tikus. Datuk Perdana Menteri, sudahkah Datuk kirimkan racun tikus itu? Belum lagi tuanku. Jangan lupa Datuk kirimkan dengan beberapa segera. Ampun tuanku beribu, ampun. Sebuah batra kepunyaan Baginda Masai sedang masuk ke kuat Yang biasa berperang pergi menyambut Baginda Masai dengan syarat. Jika mereka datang baik, sambut baik. Benar tuanku. Jikalau kita hendak beradu kekuatan, kita tak tahan tuanku. Tetapi jikalau kita beradu kepandaian, sudah tentu kita menang tuanku. Datuk Penghulu. Datuk. Hamba tak rasa yang mereka itu datang nak menyerang kita, Datuk. Benar juga kata Datuk. Barangkali mereka datang hendak berunding. Kalau begitu, kita terpaksa menyambut mereka dengan baik, Datuk. Itu yang molek, Datuk. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Patik telah diperintah oleh Duli Yang Maha Mulia Paduka Baginda Sultan Sahrul Nizam untuk menjemput tuanku ke istana. Sila, Datuk. Silakan. Silakan. Silakan, Tuan. Beta dan teknisi istana terperanjat menelutupan meriam yang berdas-das tadi. Itulah semboyan menandakan tuanku akan menerima tetamu. Sila. Terima kasih. Sahabat beta Baginda Masai. Apakah hajat datang berkunjung ke negeri beta ini? Begini tuanku. Beta mendapat kabar tuanku mempunyai seorang ahli nujum yang bijak laksana. Benar. Ini dia ahli nujum beta. Bukankah boleh jikalau kita uji kepandaian di antara ahli nujum tuanku dengan ahli nujum beta? Datuk ahli nujum. Tuanku, pati tuanku. Boleh. Sangat-sangat boleh. Beta bersetuju. Tetapi dengan apakah pertaruhannya? Kita pertaruhkan negara. Negara? Jikalau beta kalah, negara beta menjadi kepunyaan tuanku. Kalau tuanku kalah, negara tuanku menjadi kepunyaan beta. Baiklah. Apakah soalan-soalannya? Sabar dahulu tuanku, sabar dahulu. Kita mesti membuat surat perjanjian dahulu. Baiklah, beta bersetuju. Sila sahabat beta Baginda Masai. Silakan. Silakan. Sahabat beta Baginda Masai. Surat perjanjian sudah ditandatangani. Dari itu beta hendak dengar soalan-soalan. Baiklah tuan. Sila bersemayam. Datuk ahli nujum, Pati tuan. silakan. Sila Datuk ahli nujum. Ampun tuanku. Pati hendak mengemukakan 4 soalan tuan. 4 soalan.
Yang pertama. Soalan yang pertama kayu. Sebatang kayu diraut cantik-cantik, Tuan. Bagaimana kita hendak mengetahui yang mana ujungnya, yang mana pangkalnya? Baiklah, soalan yang kedua. 2 ekor anak itik yang baru menetas, Tuan. Bagaimana kita hendak mengetahui yang mana jantannya, yang mana betinanya? Baiklah, soalan yang ketiga. Ada sebuah masalah, Tuanku. 1 banyak, Tuanku. 2 sedikit-sedikit, Tuanku. 3 jarang-jarang, Tuanku. 4 kadang-kadang, Tuanku. Apa dia, Tuanku? Baiklah, soalan yang keempat, yang penghabisan. Di manakah terletaknya kekuatan Datuk Laksmana Hang Tuah? Di kerisnya kah? Atau di tenaganya kah? Itulah saja soalannya, Tuanku. Beta beri tempo 3 hari untuk memikir. 3 hari saja? Baiklah, Gina Masai. Beta bersetuju. 1 hari, 2 hari, 3 hari. Kenapa, Pak? Alamak, Belalang. Kali ini kita mati, Belalang. Sultan kita dah naik gila, Belalang. Adakah dia pilawan teka-teki bertaruhkan negeri? Dengan siapa, Pak? Dengan Sultan Masai, Belalang. Sultan Masai tanya 4 soalan. Alamak. Apa soalannya, Pak? Kau jangan tanya apa soalannya, Belalang. Lebih baik engkau pergi di tepi pantai, engkau jumpa perahu siapa-siapa, engkau curi, ya. Kita lari malam ni juga. Baik, Pak. Belalang. Belalang. Hei, Belalang. Matilah kita kali ini, Belalang. Alamak, jangan lupa makanan, Belalang. Kebulu gitu, Belalang.